Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan. Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Minta maaf minggu lepas saya ada urusan sedikit, iaitu program melihat anak bulan Zulhijjah. Baik, kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. Saya tak putus statekan lagi wirid Sakran tu. InsyaAllah minggu depan saya putus statekan bacaannya, jadi tuan-tuan boleh sama-sama ikut. Minggu ni dengar je lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تتروسنا بالله تتروسنا بالله تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس
لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah bacakan tentang udhiyah ataupun korban daripada kitab Idaman Penuntut dan menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya penggal yang pertama. Saya tengok sekarang dah ada jual yang tulisan Rumi kalau tuan-tuan nak boleh cari dekat mana ada. Saya banyak beli dekat Pustaka Azhar Tasalakin. Baik, jadi minggu ni kita sambung sedikit tentang akikah. Kadang ada orang dia nak buat akikah sekali dengan lembu korban tu. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Seperti yang lepas, paling kurang dalam satu ekor lembu itu 7 bahagian, paling kurang 1 bahagian itu korban. Yang lain semua boleh dipelbagaikan. Ada yang nak akikah, ada yang nak beli saja-saja nak makan, ada yang nak dijual, dibenarkan. Tapi kalau dia semua 7 bahagian tu korban, lagi baguslah. Baik, kita tengok akikah muka surat 180. Tuan-tuan yang ada kitab boleh semak sama-sama. Dr. Selamat dah belikan ni, wakafkan. Jadi kalau nak bawa balik, beli sendirilah. Pasal ni wakaf kat surau, tengok balik. Kalau nak tulis catat tambahan mungkin boleh kalau orang lain baca, tapi bertukar-tukar tangan lah kan, jangan tulis nama pula. Ni aku dah cop kitab aku. Itu kena belilah. Baik, akikah. Perkataan akikah bahasa Arabnya akikah, Melayu ni akikah. Asal bahasa Arab akikah. Alah ustaz kan sama, ya sekurang-kurangnya kita tahu yang sebutan yang betul asal bahasa Arab. Ya tak? Akikah. Kalau macam tu lepas ni saya sebut akikah boleh? Boleh. Cuma orang pelik lah. Nak buat apa ni? Nak buat akikah. Apa? Akikah. Oh akikah. Akikah. Saya sebut akikah. Sebutan yang betul. Tak? Salah ke sebut akikah? Tak salah. Cuma sekurang-kurangnya kita tahu perkataan bunyi yang betul yang asal. Perkataan akikah itu pecahan daripada perkataan akka. Maknanya apa? Pada lughah, pada bahasa, belah dan potong. Itu dari segi bahasa. Dan maknanya pada syarak, pada hukum syarak, iaitu menyembelih binatang untuk bayi. Kita sembelih binatang tu untuk siapa? Untuk bayi, kerana Allah Ta'ala lah. Pada hari yang ke-7 lahirnya, hari yang ke-7 tu kita sembelihkan sunat dengan dicukur rambutnya, bukan setakat sembelihkan binatang, malah dicukur rambut. Jadi cukur rambut ni bukan adat orang Melayu, tidak. Memang ada hukum dalam Islam. Cuma majlisnya tu kitalah yang buat tentatifnya tu kan. Ada itu, ada ini, ada makan, ada buat potong jambul kan. Pasal majlis tu nak dicukur kan lama masa. Satu majlis nak cukur kata 1 jam kan. Baby punya kepala cukur 1 jam cukur je, takkan tengok ramai-ramai kan. Jadi buat syarat cukur jambul aja lah. Nanti kemudian cukurlah habis. Tu orang Melayu buat cukur jambul. Yang disuruh memang cukur rambut 1 kepala. Kalau saya nak buat ikut kitab betul, silakan. Ni majlis cukur rambut bukan cukur jambul Baca baik-baik. Jadi tentatif programnya mula lepas asar sampai ke isyak. Pasal apa? 1 kepala. Habis bacaan Maulidur Rasul itu mengambil berkat. Bacaan Maulid Barzanji Maulidur Rasul. Bacaan Maulid Barzanji mengambil barakah. Pasal bacaan Maulid Barzanji itu kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, kekasih Allah, bayi itu penuh berkat lah, rahmat dirahmati Allah Ta'ala. Itu majlis orang Melayu tu. Jadi cukur rambut memang ada dalam Islam.
Saya kena jelaskan kenapa. Sebab zaman sekarang dah banyak yang mengatakan amalan cukur jambul ini bid'ah, tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya, tak ada hadisnya dan sebagainya. Jadi dalam kitab sebenarnya memang ada, cuma majlisnya tu disempurnakan sedikit. Baik, waktunya ialah sebaik selesai. Bila mula boleh buat tu akikah tu? Sebaik selesai bayi itu keluar daripada perut ibunya. Dia lahir je dah boleh buat dah. Tapi biasa yang afdal hari yang ketujuh. Berakikah itu hukumnya sunat muakkad. Sunat, kalau tak buat pun taklah berdosa. Dia tu sunat muakkad, dituntut. Walaupun dia sunat tapi dituntut. Atas orang yang menanggung nafkah bayi itu. Ke atas siapa sunat muakkad ni? Orang yang menanggung nafkah. Contoh siapa? Seperti bapa atau datuknya, daripada wangnya sendiri. Wang siapa? Wang bapa atau datuk lah. Baby ada wang depan dia cek duit. Dia tak cek duit. Duit datang kat dia. Kan? Raya lah apa, buat majlis akikah tu sendiri pun, kalau buat jamuan tu orang ulur duit, ya tak? Yang ulur duit, yang tak bersampul ada. Yang tak bersampul biasa 50, 100. Kalau RM1, RM2 bersampul. Bersampul lah. Ada juga yang bersampul dalamnya kosong. Ada juga, itu macam kahwin biasa. Akikah tak macam tu lah. Ini pengalaman hidup lah tuan. Tapi kita jangan apalah ni sampul kosong. Mungkin dia terlupa. Dah banyak sangat sampul kat rumah, lupa. Sehingga baik je lah. Mesti ke bagi duit? Tak mesti. Tak ada, kita suruh bagi duit, tak ada. Majlis kahwin pun tak disuruh salam kaut. Tu sebab ada orang membantah majlis perkahwinan. Pasal apa? Ni apa ni? Salam kaut ni, nak bagi duit dekat bapak pengantin sebab dapat tengok muka pengantin perempuan lelaki. Kan? Asalnya hukumnya tu hadiah. Hadiah semata-mata, hibah. Tak ada niat apa-apa. Pengantin pula bersanding. Jadi benda tu semua jadi cerita lah. Lepas tengok pengantin bersanding, wah lawa pengantin perempuan. Pengantin perempuan yang dia tengok, lelaki. Yang pengunjungnya perempuan tengok lelaki, yang lelaki tengok perempuan kan. Dah dijadikan cerita. Ni salam kaut pasal apa? Dapat tengok pengantin lelaki perempuan, dah solek bagai, lepas tu bagi duit kat bapak pengantin. Tidak, bukan. Niatnya tu hibah, hadiah. Semata-mata, tak ada niat apa-apa. Tak bagi pun tak ada masalah. Cuma dah adat kalau pergi mutan kahwin tu mesti ulur duit. Jadi kalau tak ulur duit tu macam kosong je tangan. Ke aku salah pegang tangan, kosong ni tangan ni, kesat ni. Tak licin pun. Kalau sampul licin. Kalau ada orang pergi majlis kahwin, kita buat majlis, walimatul urus, ada orang salam nak balik tu, terima kasih jemput. Dia punya tangan tu kosong aja, tak apa, kita ikhlaskan bagi makan tu. Ini nanti tak banding ustaz yang kita keluar dengan yang dapat balik. Ada pula macam tu. Kita benda tu dah teradat. Jadi yang tak disuruh dalam kitab, kita cuba baikilah. Nak dibaiki keseluruhan tu memang susah. Kalau kita yang bagi tu niat hadiah atau hibah. Baik, sambung balik sini. Jauh sangat pergi sampai ke majlis urus. Bukan daripada harta bayi itu. Bayi itu ada duit. Kenapa ada orang bagi? Ni duit untuk bayi. Kadang letak kat sebelah bayi, kadang bagi mak bapaknya, ni untuk baby. Jadi duit tu duit bayi lah. Duit baby. Bapa tak boleh pakai. Bapa dengan datuk ataupun maknya boleh pakai tak? Ada perselisihan pendapat. Dalam kitab Bahrul Madhi, saya ngajar kat Masjid Bandar Sri Alam, Masjid Nurul Hidayah, Jalan Tasik, Bandar Sri Alam. Dia ada beli kitab Bahrul Madhi, kitab-kitab hadis, syarah hadis-hadis Imam Tirmizi. Yang karang tu siapa? Sama pengarang Qamus Al-Marbawi, Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Dalam kitab tu ada hadis yang mengatakan duit anak adalah duit mak bapak juga. Oh bagus ni ustaz.
Orang ni saya akan bawa balik beritahu anak-anak saya. Ada juga pendapat ulama mengatakan duit bayi mak bapak tak boleh sentuh. Kalau nak pakai pun kena ganti balik. Tak? Dah didik anak tu jadi soleh solehah. Tak? Ni mak nak cakap sikit. Ada apa mak? Cakap je mak. Tak apalah, cakap je. Ni kemarin mak ada pakai duit kau, kira-kira daripada kau kecil sampai besar ni ada dalam 1 juta juga. Jadi minta halal boleh tak? 1 juta. Kalau 100, 1000 tu boleh lagi mak halal mak. 1 juta mak pulang balik mak. Pulang balik. Jasa mak kau tu lagi tak ternilai, ya tak? Banding duit kau 1 juta, ya tak? Baik. Jadi atas apa boleh bicaralah masing-masing mak bapak dan juga anak itulah. Jadi hukum asal bapa atau datuk nak buat akikah untuk anak atau cucu ikut pakai harta bapa atau datuk. Dan sunat disembelih pada hari yang ke-7. Yang bagusnya hari yang ke-7. Kalau selepas hari yang ke-7 baru nak buat pun boleh. Sampai bila boleh buat? Nanti akan diterangkan Binatang yang disembelih itu syaratnya sama macam binatang yang diluluskan buat korban, sama macam syarat-syarat binatang korban yang lepas, iaitu unta 5 tahun masuk ke-6, lembu, kerbau dan kambing masuk tahun ke-3, dan biri-biri umur setahun masuk ke-2 atau sudah bersalin 2 gigi sebelah hadapan. Baik, bagi seorang bayi seekor kambing atau 1/7 lembu atau 1/7 kerbau, sama ada laki-laki atau perempuan. Ini paling kurang. Satu ekor. Seorang bayi lelaki atau perempuan 1 ekor kambing ataupun 1 bahagian daripada lembu atau 1 bahagian daripada kerbau, daripada 7 bahagian. Yang afdalnya, yang paling baik, bagi bayi laki-laki 2 ekor biri-biri. Paling bagus 2 ekor biri-biri untuk bayi lelaki, atau kambing ataupun kambing biasalah. Atau 2/7 lembu atau kerbau. 2/7 lembu atau 2/7 kerbau. Itu yang paling afdal. Perempuan sama juga 1 ekor kambing ataupun 1 bahagian lembu atau 1 bahagian kerbau. Baik. Berkekalanlah ni waktunya. Bila last boleh buat akikah ni? Berkekalanlah sunat akikah itu hingga kanak-kanak itu baligh. Kalau umur baligh dalam kitab lelaki 13 tahun, perempuan 9 tahun. Jadi bila dah berumur 9 tahun perempuan atau 13 tahun lelaki, maka dah gugurlah hukum sunat akikah tu. Ketika itu gugurlah tuntutan atas ibu bapa dan datuk. Jadi mak bapak dan datuk dah tak ada hukum sunat muakkad tu lagi. Lepas itu jika budak itu berkehendak, kenalah ia mengerjakan sendiri. Jadi jatuh pada budak tu pula bila dah balik. Baik. Sekiranya bayi itu mati sebelum hari yang ke-7 atau lepas daripada hari yang ke-7 sebelum balik, sunat juga diakikahkan. Walaupun dah meninggal dunia, sunat juga buat akikah. Dan kadang-kadang akikah ini boleh jadi wajib apabila dinazarkan. Ini sama macam korban, kena hati-hati. Asalnya hukumnya sunat tapi boleh jadi wajib. Macam mana jadi wajib? Seperti dikatanya, kerana Allah atasku wajib membuat akikah untuk anak ini. Dia ada perkataan akikah, ada perkataan anak ini. Ini memang teranglah disebut, atau ditakyinkannya, ditentukannya dengan katanya, bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini untuk anakku. Itu memang disebut, memang dia nak nazar. Nazar ni apa? Berjanji dengan Allah Ta'ala, wajiblah. Pendeknya, dengan ditunjuknya kambing ini untuk akikah, jadi wajiblah ia. Jadi kalau dia tunjuk, dia tak sebut nak buat nazar, tapi dia tunjuk. Macam yang lepas 2 minggu lepas saya sebutkan, dia tunjuk, dia tak sebut ini, tunjuk je akikah untuk anak aku ataupun untuk si fulan. Ataupun dia sebut, dia tak tunjuk, dia sebut ini kambing yang buat akikah ni. Besar tak? Besar kan? Itu
masuk bakul angkat sendiri tu nama dia. Baik, bandot. Tengok, bandot apa? Kambing jantan. Orang Jawa kata bandot. Baik. Pendeknya dengan ditunjuknya kambing ini untuk akikah jadi wajiblah ia. Yang jadi sunat itu tidak ditakyinkan dengan ditunjuk atau sebagainya. Jadi nak selamat jangan tunjuk, jangan sebut ini itu. Macam korban juga. Baik. Habis yang dalam urusan korban tu macam mana nak senang pengurusan dia? Ada satu cara dalam kitab Arab disebutkan lembu sembelih. Lembu untuk sembelih. Tandakan 7 orang, lembu nombor 1 7 orang, lembu nombor 2 7 orang, siapa-siapa dia kan. Nanti kalau yang nak niat masa sembelih panggil orangnya. Lembu nombor 1 Dr. Selamat, Dr. Nur Hisham contohnya. Contoh doktor itu, doktor ni lembu nombor 2 lawyer pula. Lembu nombor 3 jurutera. Nombor 4 imam semua. Imam itu imam ni, imam 1, imam 2 sampai 7. Lembu seterusnya Bilal. Wah, semua berganding semua jadi kalau nak sebut juga lembu ni lembu sembelih, jangan sebut lembu korban selamat. Lembu sembelih, jangan sebut lembu akikah. Baik. Apa masalahnya kalau dia jadi wajib? Bawah tu diterangkan. Akikah wajib daripada asalnya sunat dia jadi wajib tu. Tuannya yang nak buat akikah tak boleh makan, bahkan kena sedekahkan kesemuanya. Yang ini disebut tak boleh. Dalam bab korban disebut haram. Tak boleh tu tak boleh haram ke tak boleh makruh? Haram. Bahkan kena tu wajib ke sunat? Wajib. Sedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin. Tak boleh ambil. Itu masalahnya. Awak nak korban, nak akikah, biasa awak nak ambil sikit. Ambil berkat ustaz? Ya boleh sedekah, tapi jangan jadikan wajib. Jangan jadikan lembu tu jadi nazar. Jadi elakkan, jaga mulut. Seletip lah. Kau pakai topeng je boleh bercakap lagi. Seletip terus. Ya tak? Dah seletip dah tak payah topeng lagi dah. Baik. Sunat dengan dimasakkan secara manis. Kalau akikah kita nak beri sedekah tu sunat dengan dimasakkan secara manis. Kalau korban wajib secara mentah. Sebab lembu korban kita bagi fakir miskin wajib mentah. Kenapa? Sebab penerima korban tu, fakir atau miskin tu, kadang-kadang dia tak nak makan pun. Pasal apa? Dia kata ini daging korban ni aku tak makan pun aku boleh hidup. Tapi kalau aku jual, buat beli makanan, beras ke apa untuk anak aku dapat setahun. Contoh kan. Miskin betul. Jadi boleh, itu hak dia. Tapi kalau akikah sunat dengan dimasakkan secara manis. Tulangnya jangan dipatah-patahkan, sunat. Kalau tukang masak kata tak boleh lah ustaz, susah nak masak, tak ada tulang, tak dipatahkan tulang, periuk tak muat. Contoh. Tak apalah, sunat sahaja. Kalau nak betul ikut dalam kitab, cari yang tukang masak ada periuk besar sikit. Ya tak? Dah biasa masak banyak kan, periuk dia besar, tu boleh. Ni saya tak nak patah tulang ya boleh. Kemudian dihantarkan kepada mereka itu, hantar kepada fakir miskin. Biasa kita panggil. Tak hantar, kita panggil. Hantar lagi bagus. Nak panggil boleh juga. Adapun akikah yang sunat dimakan sebahagian daripadanya. Tu nak jaga-jaga, sebab akikah sunat boleh makan sebahagian. Dan sebahagian disedekahkan kepada fakir miskin. Yang lain sedekahkan. Cuma di sini sunat dimasakkan, dan pada kurban sunat kepada korban sunat wajib diberi daging mentah. Cara baca dia, pada korban sunat bukan korban wajib. Daging tu wajib diberi daging mentah. Nak diberi pada fakir miskin. Baik, sunat dibangkan. Habis bab akikah, binatang nak disembelih untuk akikah. Ya saya. Ya saya. Jadi sama juga macam korban tu
Kalau untuk orang miskin kita niatkan sedekah, kalau untuk orang kaya kita niatkan hadiah atau hibah. Niatkan hadiah atau hibah. Samalah dia punya apa nama ni dengan korban tu pasal dalam satu kampung bukan semuanya miskin. Kadang kat kampung lah kaya, kat bandar lah ada miskin bandar, ya tak? Bukan mesti orang duduk bandar kaya semua. Habis kalau tak, mana ada istilah miskin bandar, ya tak? Duduk kampung lagi nunci nunci lah kaya semua kan. Baik. Jadi kalau untuk kaya, tapi kena ada juga bagi kepada orang miskin. Maknanya kalau tak ada dalam kampung tu, paling kurang satu orang cari orang miskin. Kalau kampung tu tak ada, kampung sebelah lah mesti satu orang miskin mesti diberi paling kurang. Kena carilah. Orang miskin macam mana Ustaz? Orang miskin ni adakah dia ni pakai baju koyak-koyak, pakai seluar koyak-koyak, songkok koyak-koyak, semua koyak semua? Tidak. Yang namanya miskin ni bukan koyak semua. Orang miskin ni kalau dalam kitab Matlab Mubadarah ini disebutkan pada bab zakat, dia ada sebut pada bab zakat disebutkan orang miskin tu kalau dia punya pendapatan untuk mudah ada maka tak ada dalam laci dalam laci. Baik. Jadi kalau miskin dengan fakir kena buat macam ni lah. Kalau Jawi faham semua boleh. Alhamdulillah. Baik. Miskin boleh Ustaz, Arab pun boleh. Saya pula tak pandai Arab. Miskin. Baik, miskin ini pendapatan, yang ini perbelanjaan. Jadi kalau miskin pendapatan ni contoh pendapatan dia, kalau orang Malaysia biasa gaji bulan, kalau luar negara ada yang 2 minggu sekali kan, ada juga gaji hari. Ni kira senang sebulan. Miskin pendapatan dia katalah nak senang 999 sebulan. Perbelanjaan dia 1000. Perbelanjaan ni apa? Makan, makan minum lah, pakaian, apa, rumah. Dia memang duduk rumah sewa Ustaz, tapi rumah dia banglo, dia sewa rumah banglo. dah memang itu yang sesuai dengan dia. Dia memang apa nama ni, itu rumah yang paling sesuai, dekat dengan tempat kerja contoh kan. Nak dekat tempat kerja, rumah banglo sewanya. Nak rumah murah, jauh tempat kerja kan. Kenderaan, nak pergi tempat kerja, tapi kereta dia apa nama ni, apa kereta baru apa, Honda Civic FD. Wah, FD pula tu. Benda FD Ustaz, dah search kat internet FD. Honda Civic FD pula tu. Wah. Kita ni yang kaya pakai Viva je. Itu Ustaz ya saya. Baik. Rumah, kenderaan, walaupun kenderaan dia ni mewah, tapi kalau dia jual, dia tak ada kenderaan, maknanya tak boleh nak jual jam tu juga, kena ambil masa. Ataupun kenderaan yang kecil, badan dia besar ke apa kan, maknanya dia memang perlu. Tapi patut-patutlah, kalau dah namanya pendapatan 999 tu, janganlah pakai MERS nak lawan Dr. Selamat pula, ya tak? Kalau tambah 9 sini tak apa, ya tak? 3 angka je, Viva je lah yang lawan Ustaz je tak? Baik. Jadi ini semua perlu. Kadang tuan-tuan tak perasan, kadang bil apa? Bil air, bil telefon kan, bil utility lah. Utility. Bil api dia 100 Ustaz. Dia pakai aircon. Dia cuaca panas. Dia orang yang tak boleh panas. Tak macam orang lain lah. Saya sendiri ada penyakit apa? Tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat. Aircon pun tak boleh sejuk-sejuk sangat. Jadi nak tak nak memang kena pakai aircon. Kalau tak, demam panas, demam urat. Takkan saya nak tunjuk saya punya apa nama resit pergi hospital semua demam urat kan.
Ni cerita pengalaman lah. Ada orang macam tu tak boleh. Alah, ngada-ngada dia memang macam tu badan dia. Ada budak tak boleh kena hujan, setitik pun tak boleh. Alah, rimis saja. Dia memang tak boleh. Allah Ta'ala jadikan di badan macam tu lemah. Jadi tak kira ini semua ni ada yang tersembunyi. Bil telefon. Alah ustaz, tak ada telefon boleh hidup. Habis kalau bos dia suruh on call kerja ke apa, bil telefon, utility semua ni, 1,000 belanjaan. Ya kalau tolak tinggal makan dengan rumah aja, ya memanglah cukup sangat. Tapi pakaian kan, pakaian pun dipakai ustaz. Oh ustaz, bukan yang biasa-biasa, yang berjenama. Ya tak? Kalau dia punya pakaian ni tak yang berjenama, tak pakai dia. Pasal dia kalau pakai yang tak berjenama, koyak cepat. Iya. Beli yang apa dia panggil? Second hand punya kan, yang dah pakai punya. 2-3 hari dah koyak. Beli mahal pasal apa? Tahan lama. Ustaz ni menyokong miskin, tidak. Ini ceritanya dia memang perlu. Kalau memang nampak sangat dia tak perlu tu, tak boleh lah kan. Tengok keperluan. Baik, ini pendapatan dia tak cukup RM1 je, dia dah dikira miskin. Panjang noh budaya miskin ni. Baik, fakir. Fakir, ni pendapatan ni daripada berapa? Daripada kalau 1,000, daripada RM501 pendapatan dia, sampai RM999. Kalau fakir, perbelanjaan pun sama, lebih kurang. Fakir pun nak makan, pakai, rumah, kenderaan, bil utility juga. Baik, jadi pendapatan dia kosong lah, kosong hingga 500. Ni fakir. Kaya bos sekali Ustaz. Habis dah tulis miskin dulu tadi. Orang kaya 1,000 dia punya perbelanjaan sama, kita kira sama, senang. Padahal kan ada orang Melayu kata kan, besar periuk besarlah keraknya. Kalau dah kaya mana nak pakai apa ni, Viva apa benda, tak ada. Mesti mau tambah sikit, Civic FD. Yang kaya tepat-tepat 1,000 dah kira kaya, ataupun lebih. Ataupun lebih. Plus lah, 1,000 plus. 1,000 cukup ustaz, tak ada simpanan, awak dikira kaya. Habis tak dapat daging, boleh atas nama hadiah. Ini contoh. Tak adalah setiap bulan sama je 1,000 kan, kadang lain-lain juga ni utility ni. Cuaca panas, airconnya lama sikit pakai kan. Jadi apa nama ni, takkan kita nak tanya ustaz, awak miskin ke kaya? Takkan orang miskin kaya, saya orang miskin, tengok bil, tengok nak kumpul semua kan. Jadi kita niatkan saja apa nama ni, kalau untuk orang kaya tu kita niatkan hadiah atau hibah. Kalau untuk orang miskin kita niat sedekah. Tapi kalau memang dalam kampung tu tak ada yang miskin langsung, itu memang kena carilah. Memang kena cari. Kampung kita tak ada, kampung sebelah. Kampung sebelah tak ada, sebelah lagi lah. Baik. Paling kurang satu orang miskin kita mesti sedekahkan. Jadi saya tak buka kitab Matalul Badrin, dia ada bab zakat tu, ada bab zakat. Baik, kita sambung. Terima kasih soalannya doktor. Ya saya. Ya. Dia sebut korban sunat. Dia sebut korban sunat. Jangan sebut inilah, ini atau itu. Dia yang penting jangan tunjuk lembu tu atau sebut ini atau itu. Walaupun ini korban sunat, ngotot-ngotot orang Jawa kata. Niat aku ni nak buat korban sunat. Contoh dia punya ngotot-ngotot tu kan. Tapi kalau dah tunjuk, kau sebut ni korban sunat, dia dah jatuh wajib. Ngelak lah, kena ngelakkan. Tapi kalau dah terlepas macam tu Ustaz, dah terlepas macam tu, sedekahkan semualah, tak ada masalah, cuma sedekahkan semua. Ya.
Tukar sama kumpulan kan, kumpulan A, kumpulan B tu kan. Macam mana kaedah tu lupa dah. Menyilang tu kan. Macam mana saya lupa dah kaedah dia tu. Ya. Kena silang tu kan. Tapi saya tak nampak lagi, lupa lah dia punya cara tu. Ya. Pembahagian. Ya betul. Maksud doktor tu tadi nak ngambil daging juga. Dia gini. Saya tuliskan biar nampak masalah benda ni memang selalunya berlaku. Tak sengaja ustaz. Yang dah baca kitab pun tak sengaja lagi yang tak baca kitab. Itu memang sengaja pun. Masalah lembu saya lukis lembu senang gitu je lah ya. Lembu lah, kira lembu lah. Macam orang ustaz. Ni lembu A, ni lembu B. Ekor lah sikit ya. Ya saya, terima kasih. Simple ya. Baik, ini 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Si apa nama ni, kumpulan A ni tadi, ada penama dia ni pergi cakap, inilah lembu korban aku. Wah, kan gemuk sikit lembunya. Nampak gemuk tak? Gemuk. Tengok B tu kurus saja contoh kan. Baik. Jadi dia dah sebut, dah jadi wajib, korban wajib. Dah tak boleh sentuh dia punya korban A ni, tak boleh ambil langsung, wajib disedekahkan. Yang si B pun sama juga, kumpulan B juga sama juga. Si A pergi tanya, ni lembu korban kau ni, biasa orang Melayu kan, orang tengah basuh kereta ke? Dah nampak memang mengumpul kat sini, lembu korban korang ke? Ya memanglah. Si B pun jawab, inilah lembu korban kita orang. Dah tanya lembu korban, mana nak sebut lembu sembelih ya tak? Lainlah si A juga, itu lembu sembelih korang ke? Lembu untuk sembelih. Selamat. Tak selamat, lembu korban. Jadi jawapan pun lembu korban. Jadi si penama B ni tak boleh, haram ambil walau sedikit pun bahagian daripada B. Saya tak ambil tanduk je boleh ustaz? Tak boleh. Semua sekali tak boleh. Dah kata semua tu semualah. KONTOL ni boleh ustaz? Tak boleh. Nak juga benda tu. Baik. Jadi caranya Dr. Slamet ingatkan saya tadi, bagus. Si B ni wajib sedekah. Sedekahkan kepada peserta A. Kalau si A punya orang ni penama ni kaya, niat hadiah. Dapatlah walaupun bukan kau punya lembu, tapi saya pilih yang ni, nak yang ni juga. Tak boleh. Kena juga kau pergilah ladang balik ambil lembu yang sama spesies. Yang saya nak yang twins. Yang lembu yang twins dengan ni nak sama juga. Jadi yang peserta A ni niat hadiah atau korban kepada peserta B. Bersilang macam tu. Itu cara. Ya. Boleh. 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 Cuma yang penting yang melapah yang apa semua tu sebab kena ada tagging tu penting. Tagging ni apa? Ni kan dah potong semua tu. Itu setiap tu kena tanda A. Longgok kan satu tempat. Dia kalau tidak memang campur. Ni lembu mana? Tah. Yang warna merah kot. Memanglah semua warna merah, ni darah. Kau dah kenapa? Yang ada kaki, memanglah semua ada kaki. Dia kena tagging. Tagging dia tu buat laminate kertas sikit, laminate, lepas tu buat tali sikit. Nanti talinya tu jangan ikat dulu. Dah tu daging contoh, buat lubang sikit, ikat situ dah. Dia tahulah benda tu. Ataupun longgokkan, ni meja ni lembu A. Meja pun jangan cantum. Ya tak? Lembu A. Ni lembu B. Dah. Jadi masa tu penama ambil A tadi yang dah semua dah menyebut ini korban aku semua, ambil yang B punya. Yang B nanti ambil yang A punya. Itulah cara dia. Terima kasih. Selamat lupa benda tu. Lama dah tak ingat. Baik, jadi maknanya nak daging boleh juga, tak ada masalah, tapi caranya kena ada. Alah ustaz kan sama je ustaz, kambing dagingnya lebih kurang aja dalam agama. Kalau niat kita dah lain, dia dah berubah.
Sembahyang, kalau kita sembahyang, ya tak? Sembahyang, Allahu Akbar. Kita nak rukuk ni. Kita dah rukuk, contoh, kita dah rukuk, nak jadikan cerita, nak rukuk, dah rukuk. Ada tikus selalu depan. Terperanjat. Nak iktidal dah habis rukuk, nak tinggal iktidal nak bangun. Terperanjat. Boleh tak terus sami Allah? Tak boleh. Kena rukuk balik. Awak tadi bangun bukan nak iktidal, awak terperanjat. Niat awak tu dah lain. Tapi batal tak sembahyang? Tak, pasal apa? Tak sengaja. Jadi niat tu berubah, hukumnya dah lain. Payahlah ustaz macam ni. Kalau macam tu jaga mulut masing-masing. Tujuannya tadi supaya apa? Tak ada menunjuk-nunjuk. Yang lepas tu supaya tak menunjuk-nunjuk. Bila kata ini korban aku, ini akikah aku, tu korban kau. Jadi dah ada menunjuk-nunjuk. Unsur tu nak dibuang. Baik. Orang lain tak ada pun sebut ustaz seorang je. Dia benda tu mungkin tak sampai. Mungkin tak sampai. Kitab ni sampai ke Perak. Apa nama ni belajar kitab ni? Saya pernah ke Sungai Bayur, Perak, mesti keluar 40 hari. Keluar 40 hari ada ustaz ngajar kitab ni. Ni kitab orang Johor. Depan kita dah baca tu kan. Satu Malaysia pakai. Bukan Malaysia aja, kalau yang bahasa Melayu, Thailand ke apa, Indonesia. Ni kitab yang mudah lah. Kitab yang mudah. Baik. Ambilannya pun bukan calang-calang. Ambilannya dari kitab Matla'ul Badrain. Satu kitab Melayu dan dua lagi kitab Arab. Bujarimi dan Baijuri. Ke depan tu disebut Quran. Nak namakan anak, ditengok daripada Al-Quran terus. Boleh juga kalau tahu makna sikit-sikit lah. Kan? Tak tahu makna jangan. Kenapa Ustaz? Ada kes dia ambil daripada Al-Quran. Ya tak? Kalau kena yang apa ayat yang sebut iblis macam mana? Kan surah Al-Baqarah ada tu kan? Fa'aba apa lupa ayatnya. Siapa hafiz Quran ni kan? Ayat iblis tu kan. Illa iblis. Sedap ni nama ni. Tak tahu makna. Atau yang baik sangat, dia letak nama apa? Rabbul Alamin. Astagfirullahalazim. Ni kan dalam Quran ustaz. Ya, tapi tu maknanya apa? Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Tak boleh, itu hanya untuk Allah Ta'ala. Tak boleh untuk makhluk. Kalau nama-nama Allah boleh tak ustaz? Kan nama orang nama kan, Rahman ke, Rahim ke, Al-Malik. Bapa saya Maliki. Lagi apa? Kudus, dalam 99 nama Allah tu kan. Boleh tak namakan apa orang dengan nama anak kita lah dengan nama-nama Allah. Dalam kitab Aqidatun Najin, kitab Tauhid, disebutkan bahawasanya nama Allah, sebutan Allah itu khas pada maknanya dan khas pada sebutannya. Maknanya nama Allah tak boleh diberikan kepada manusia kecuali kepada makhluk, ke manusia je, kecuali disandarkan. Disandarkan maknanya tambah Abdullah, hamba Allah. Boleh. Dan juga satu lagi Rahman. Ar-Rahman juga khas pada maknanya, khas pada sebutannya. Dia tak boleh untuk manusia atau makhluk kecuali disandarkan juga Abdul Rahman. Selain daripada itu Rahim dan seterusnya itu boleh, tak disandarkan pun boleh. Dia khas pada makna umum pada sebutan, maknanya boleh dipakai untuk makhluk. Pakcik saya masa saya kecil, dia apa, sepupu saya nama Qayyum, nama Allah lah Qayyum kan. Jadi dia kata jangan panggil Qayyum, kena panggil Abdul Qayyum. Nama dia Muhammad Qayyum, tak ada Abdul. Pakcik saya suruh tambah. Ikut je lah kan, kita kecil budak kan. Melawan kan durhaka pula kan. Dah besar belajar, oh boleh. Selain Allah dan Ar-Rahman, boleh kita gunakan nama-nama Allah tu sebut gitu saja, tak ada Abdul. Tak ada Abdul. Abdul Rahman tak boleh, dia kena ada Abdul. Allah pun kena ada Abdullah. Selain daripada Allah dan Ar-Rahman boleh disebut gitu sahaja. Nama-nama Allah. Baik. Jadi kalau ada orang nama Abdul Rahman, kita jangan panggil Rahman lah, kena panggil Abdul Rahman. Kalau ustaz panggil Man ni ustaz, boleh lah Man. Orang Melayu. Ya tak? Abdul Rahman, Man. Okey. Tapi Abdullah jangan dolah.
Abdullah Dollah panggil, jangan. Minta maaf saya pun nama Abdullah Abdul Rahman pasal saya ni masuk YouTube kan, yang dengar ni semua Abdullah Abdul Rahman kan. Jadi kalau orang nama Abdullah, kita jangan panggil Dollah. Kenapa? Dollah tu bahasa Arab tak ada makna, tapi dah dekat dengan dolalah. Dolalah maknanya sesat. Sebaik orang tu tak tahu maknanya. Tahu maknanya, kurang hasam kau panggil sesat. Tak boleh. Jadi panggil apa? Abdullah. Susah sangat panggil Pak Allah je lah. Pak Allah. Kalau nak pendekkan nama orang, kena tahu juga maknanya. Contoh, kalau Selamat contohnya, minta maaf contoh pinjam nama. Jangan panggil Mat. Doktor dah tahu makna, jangan main-main. Mat tu ada dua makna. Satu mat panjang, mat Jais, mat apa, mat apa nama lagi, mat lin, panjang sikit mat lin. Apa tu Ustaz? Tu kena tanya belajar tajwid. Mat arid disukun lah, saya dengar tu. Betul. Mat tu mana panjang, okeylah, panjang rambut, panjang itu, panjang akal, panjang segala, panjang semualah. Bagus. Satu lagi mat maknanya mati. Sama ada kita panggil mati datang kat kau, ataupun kita doakan orang tu mati. Jangan panggil mat. Kalau Doktor Selamat, panggil Doktor Selamat lah. Baik. Jadi nama tu pentingnya, dia doa, menjadi doa. Sambung. Sunat dikhitankan, habiskan sikit ya. Sunat dikhitankan, bukan khatan Ustaz. Khatan boleh, khitan pun boleh. Kalau orang Melayu tak sebut khitan, susah nak sebut. Tu kan. Sunat je. Dah datang mana sunat jadi benda khitan tu, tak tahu apa kaitannya. Kena cari guru bahasa, profesor bahagian bahasa, macam mana perkataan khitan dia jadi sunat tu. Padahal sunat tu maknanya buat dapat pahala, atau tinggal tak dapat apa-apa, ataupun sunnah, dimatikan sunnah. Itu apa segala yang disebut, yang dibuat dan keadaan Rasulullah tu sendiri ya. Tah macam mana orang Melayu boleh jadi sunat tu benda lah potong tu Sunat dikhitankan pada hari itu juga, hari ke-7. Yang bagus hari ke-7. Orang Melayu ada hari ke-7 sunat. Adalah. Saya sendiri pun bini saya marah. Kang pujuk-pujuk bini dah okey, atuknya pula. Kesian budak tu. Budak tak tahu apa pun. Sakit. Alah sakit. Apa nama ni, sumbat botol susu kan senyap. Tapi Doktor Selamat kata kecil sangat, dia tu susah nak pakai yang klip tu kan. Anak saya umur setahun nak sunat, dia tengok Upin Ipin, tak sakit lah, macam kena gigit semut lah. Cakap apa nak sunat, bagus. Sementara dia nak tu kan, ayakan aja. Doktor Selamat sekali dah injek, wah, dia orang pertama pula tu. Yang lain kat luar, yang darjah 6, darjah tingkatan 1 semua dah. So, yang pertama dah menjerit, habislah. Nak balik pun tak bagi balik. Nak ngangkat tak bagi angkat. Akhirnya angkat jugalah, jerit-jerit. Wah, orang tengok kenapa keluar klinik. Patut nangis-nangis lah, biar kat dalam klinik aja kan. Dah siap sunat. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Bohong dia kata, mana macam kena gigit semut, sakit. Baik. Jadi kalau dapat hari ke-7 lagi bagus. Kalau tak dapat tak apalah. Last bila boleh sunat, dan wajib bila telah baligh. Kalau lelaki baligh 13 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Jadi kalau perempuan biasa sunat kecil, tak kisah pula, ya tak? Tak ada pula kata kesian-kesian kan? Sebab dia tak ada klip-klip itu. Baik. Kecuali dari asalnya sudah terbuka hasyafahnya. Hasyafah ni Ustaz, hasyafah kena sebut, dia punya kepala takuk. Kalau dah terbuka sejak lahir, tu jika demikian tiadalah wajib dikhitankan. Itu tak wajib. Saya kena sebut, tak boleh cendawan-cendawan tak faham. Benda cendawan tak faham. Ada satu kes, apa nama ni, bukan saya lah, ni cerita. Nurse bagi penerangan kepada tempat orang asli, supaya rancang keluarga pakai apa nama kondom tu lah. Jadi nurse pun tunjuk, nurse
nak tunjuk macam mana yang lelaki kan. Ni nanti masukkannya. Okay. 6 bulan kemudian nak buat tinjauan lah, macam mana dah pakai ke tak orang asli ni kan, pasal dia keluarganya ramai kan anak, jadi buat tinjauan. Apa mengandung semua ni bininya ni, orang pakai macam mana, kat mana, kat jari lah, nas kan tunjuk kat jari. Orang asli, orang asli mana tak tahu, ni cerita je saya sampai pada saya. Jadi makna bab agama ni kena terang. Sebab tu saya sebut tadi hasyafah tu maknanya apa. Kalau tak nanti tak faham kan, ataupun salah faham. Kalau dah memang macam tu, ada orang macam tu, dia tak wajib dikhitankan. Kalau tak, wajib lah, wajib khitankan. Kenapa ada orang, masa saya pernah ngajar sekolah Omega, sekolah swasta. Jadi dia tengok saya Islam kan, dia tanya, cikgu, dia panggil cikgu lah, sir, dia panggil sir, ini ya orang Islam dia potong untuk apa? Saya cakap lah, ni tu kalau tak potong itu kotor. You kencing, tu air kencing tu masuk dalam kulit. Kan boleh basuh. You tiap-tiap hari kencing, setiap kali kencing you basuh ke? Mesti mau malas punya. Bila malas benda tu tersimpan. Najis tu apa dia panggil? Palat tu kan. Jadi itu najis. Tu air kencing tu najis. Jadi di itu. Satu lagi bab perkahwinan lah. Benda tu. Baik. Jadi habislah bab akikah dan juga bab apa nama ni, bank dan sebagainya, dan sedikit bab korban tadi. Mudah-mudahan jadi manfaat dia saya dan tuan-tuan. Saya doakan majlis korban dekat sini berjalan lancar insya-Allah, dan dirahmati insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.